Isu Sulu, siapa luar biasa bodoh dan siapa penipu? Jom Channel melihat isu Sulu sebagai sesuatu yang kita harus mengenepikan kecenderungan dan kepentingan politik tetapi menanganinya bersama. Rakyat Malaysia yang tidak mampu bersilat di gelanggang mahkamah boleh menyumbang dengan doa bahawa kedaulatan negara kita terus kebal daripada pencerobohan entiti asing. Namun masih ada pemimpin politik yang mahu menanggut di air yang keruh dengan menuding jari kepada pihak lain demi mencuci kebejatan lampaunya. Siapakah agaknya pemimpin politik itu? Menarik untuk direntas pandangan seorang peguam Ahmad Azri Abdullah berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang menuduh bahawa isu tuntutan timbang tara waris Kesultanan Sulu ini berlaku kerana bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas dan Pakatan Harapan tidak hadir dan lawan kes tersebut di Madrid, Spanyol. Ahmad Azri berpendapat waris Kesultanan Sulu memulakan saman ke atas Malaysia kerana di zaman pentadbiran Najib, kerajaan telah menghentikan bayaran penyerahan hak sebanyak RM5,300 setahun. Bayaran kepada waris Kesultanan Sulu itu dihentikan pada tahun 2013. Beliau menyifatkan tindakan menghentikan pembayaran RM5,300 kepada waris Sulu yang sah melalui keputusan Mahkamah Tinggi Borneo Utara selepas isu pencerobohan di Lahad Datu pada 2013 adalah tidak cermat. Kenapa tidak cermat? Sebab adakah Malaysia pernah mendakwa bahawa serangan Lahad Datu tersebut dibuat oleh waris sah Sulu? Soalnya, menurut beliau tidak ada usaha untuk mencari bukti yang menghubungkan antara waris Kesultanan Sulu dengan serangan di Lahad Datu itu. Yang kita tahu ada serangan, tetapi di bawah Barisan Nasional, Najib. Mereka tak pernah cari sampai lubang cacing siapa dalam serangan dan terus sahaja tamatkan bayaran RM5,300 tersebut. Bidas Ahmad Azri. Beliau berkata pembayaran RM5,300 setahun kepada waris Kesultanan Sulu adalah berdasarkan perjanjian lama pada tahun 1878 membabitkan Sultan Sulu yang ketika itu mewakili wilayah Sabah dengan syarikat Borneo Utara. Ini fakta sejarah. Sebab itulah Mahkamah Tinggi Borneo Utara pada tahun 1939 buat keputusan perlu ada bayaran penyerahan hak sebanyak RM5,300 setahun. Tegasnya, selain pemberhentian bayaran penyerahan hak tersebut, waris Kesultanan Sulu juga berkata mereka tidak pernah menyerang Malaysia dan bukan mereka yang menceroboh Lahad Datu. Jadi kenapa hak bayaran mereka yang ditarik? Dekat sini Najib Razak dah mulakan penipuan dia untuk memfitnah Pakatan Harapan, kata Ahmad Azri. Beliau menyelar Najib yang mengata peguam negara Tommy Thomas luar biasa bodoh apabila menulis surat kepada Paul Cohen, peguam bagi pihak waris Kesultanan Sulu. Pada 13 Mac lalu, Najib mempersoalkan tindakan Tommy, menyatakan rasa kesal kepada peguam Sulu selepas Malaysia menghentikan bayaran RM5,300 setahun kepada mereka. Yang saya tak faham ialah peguam negara masa kerajaan PH telah tulis surat pada tahun 2019 kepada peguam UK yang mewakili keturunan Sulu yang sedang saman negara kita untuk mengaku Malaysia kesal dengan pemberhentian bayaran dan menawar untuk bayar tunggakan dari tahun 2013 hingga tahun 2019 berjumlah RM48,300 bagi menyelesaikan kes, kata Najib di Facebook beliau. Adakah surat yang luar biasa bodoh ini diluluskan jemaah menteri masa itu ataupun ianya hanya surat dari Tommy sebagai peguam negara sahaja? Soalnya, Najib nak suruh Pakatan Harapan menipu macam dia ke? Bertahun-tahun Malaysia bayar wang penyerahan hak itu sampai 2013. Kemudian takkan PH tiba-tiba nak claim tak kenal pula pihak waris Sulu yang menuntut itu? Bidas Ahmad Azri pula. Demi keadilan, apa pula kata Tommy Thomas yang dikatakan luar biasa bodoh oleh Najib itu? Cara yang Jom Channel mendapati sejak zaman Pakatan Harapan lagi, Malaysia menegaskan tidak mengiktiraf saman timbang tara yang dibawa di Madrid. Menurut Tommy Thomas, penyangak sedang mengendali tuntutan Sulu ke atas Sabah. Bagaimanapun beliau berhujah bahawa tidak ada perjanjian yang mengikat sebagai asas untuk mencabar di mana-mana mahkamah timbang tara. Bercakap pada Forum Tuntutan Filipina atau Sulu terhadap Sabah, Tommy berkata kumpulan itu yang dibimbing oleh penimbang tara Spanyol Gonzalo Stampa hanya membeli belah di sekitar mahkamah timbang tara di seluruh dunia dalam usaha untuk mencuba dan mendapatkan tuntutan mereka.
Stampa segera membawa kes itu ke Mahkamah Paris selepas percubaan awal diketepikan oleh Mahkamah Spanyol. Jadi Stampa memainkan peranan terbesar, kata Tommy. Usaha mengetepikan kes di Perancis yang dimulakan oleh Tommy Thomas ini disambung oleh Peguam Negara sekarang, Tan Sri Idrus Harun. Dalam hubungan ini, bilakah tarikh sebenar waris Kesultanan Sulu ini mula memfailkan saman terhadap Malaysia? Menurut ITA in Review, The Journal of the Institute for Transnational Arbitration, terbitan jilid 4 2022, Malaysia menghormati Perjanjian 1878 sehingga 2013 apabila ia berhenti membuat pembayaran. Pada penghujung 2017, waris Kesultanan Sulu menyampaikan notis niat kepada Kedutaan Malaysia di Sepanyol untuk memulakan timbang tara. Menurut klausa timbang tara dalam perjanjian, Malaysia tidak menjawab notis itu. Ketiadaan tindakan Malaysia dalam prosiding mendorong pihak yang menuntut, iaitu waris, untuk mendapatkan pada Februari 2018 pelantikan penimbang tara daripada Mahkamah Tinggi Keadilan Madrid menurut Akta Timbang Tara Sepanyol. Sekali lagi, Malaysia tidak mengambil bahagian dalam prosiding tersebut. Mahkamah Tinggi kemudian membenarkan permintaan mereka dan pada Mac 2019 melantik Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara tunggal. Maknanya, waris Kesultanan Sulu telah memulakan saman ketika kerajaan masih dalam pemerintahan UMNO BN yang diketuai Najib Razak iaitu hujung tahun 2017 dan Februari 2018. Peguam negara ketika itu ialah Tan Sri Muhammad Afandi Ali, bukan Tommy Thomas. Masa itu Pakatan Harapan belum lagi menjadi kerajaan. Malah menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Malaysia telah membuat permohonan bagi pengiktirafan dan penguatkuasaan perintah deklarasi dan injunksi memberhentikan prosiding timbang tara di Sepanyol dan dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sabah pada 14 Januari 2020. Pada tarikh tersebut, Pakatan Harapan masih menerajui Putrajaya. Namun, waris Kesultanan Sulu telah berjaya mendapatkan Partial Award on Jurisdiction bertarikh 25 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa. Malang bagi rakyat Malaysia pada masa itu, tampuk pemerintahan telah dirampas oleh kerajaan tebuk atap yang diterajui oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dengan sokongan UMNO BN, PAS, beberapa parti kecil di Sabah dan GPS di Sarawak. Kesimpulannya, dakwaan Najib Razak bahawa Pakatan Harapan punca negara bakal kehilangan wilayah Sabah kepada keturunan Sultan Sulu adalah satu penipuan. Mengambil petikan kata-kata bekas Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln, anda boleh menipu semua orang pada suatu masa dan sesetengah orang pada setiap masa, tetapi anda tidak boleh menipu semua orang sepanjang masa. Kalian nilaikan sendiri siapa sebenarnya luar biasa bodoh dan siapa penipu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.